الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya. Mengikhlaskan setiap amal, semoga kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah, serta diperkukuhkan iman mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Mimbar akan memperdengarkan khutbah bertajuk Muhasabah Diri Menjelang Akhir Tahun. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 18 surah Al-Hashr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa-apa yang telah disediakannya daripada amalan mereka untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara mendalam apa-apa yang kamu lakukan. Dengan izin ilahi, insya-Allah pada hari Isnin nanti kita bakal melangkah masuk ke tahun baharu 2024 Masihi. Sewajibnya kita merapatkan segala kesyukuran kehadrat ilahi atas kurniaan nikmat usia dan nikmat kesihatan membolehkan kita menjalani kehidupan pada tahun 2023, serta berpeluang melangkah kaki ke tahun baru. Mudah-mudahan dengan izinnya kita akan dilimpahi nikmat dan rezeki dan disinari cahaya petunjuk menemui jalan yang lurus, yang ihdinas siratal mustaqim. Sebelum dilabuhkan tirai tahun 2023, sebaiknya kita melakukan muhasabah. Muhasabah bermaksud melakukan penilaian dan melakukan penilaian dan semakan terhadap diri sendiri, agar kita sedar akan kekurangan diri kita dan kesilapan yang pernah kita lakukan, sama ada secara sedar dan secara sengaja, ataupun secara tidak sedar dan secara tidak sengaja. Muhasabah membolehkan seseorang menginsafi keterlanjuran diri, merenung akan kelemahan yang perlu dibaiki serta kebaikan yang perlu digandakan, dan pada masa yang sama membuat pembetulan serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sepanjang tahun 2023, apa jua peristiwa yang menimpa ummah, sama ada baik atau buruk, kebahagiaan atau kesedihan, suka atau duka, hendaklah diterima sebagai ketentuan ilahi yang mengandungi pelbagai hikmah ujian dan pelajaran untuk menguji tahap keimanan insan. Ummah yang bijak ialah ummah yang sentiasa memanfaatkan usia dengan baik tanpa disia-siakan, tidak berputus asa, tidak melihat kegagalan pada masa lalu sebagai penamat jalan. Di sebaliknya, gigih bangkit melakukan perubahan, berusaha dari hari ke hari untuk memperbaiki sebarang kelemahan dan kekurangan, hingga pada akhirnya berjaya mencipta kejayaan. Muslimin yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala ayat 18 surah Al-Hashr
yang khatib jadikan rujukan pada awal khutbah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya agar sentiasa memerhatikan perbuatan yang pernah dilakukan untuk dinilai dan terus dibaiki sebagai persediaan bagi memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. Tahun 2023 Masihi bakal melauhkan tirainya. 3 hari lagi kita akan melangkah masuk ke tahun 2024 Masihi. Begitu cepat rasanya waktu berjalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat bahawa pada saat hayat dunia menghampiri ke penghujungnya, masa seakan terasa begitu pantas berlalu. Seperti mana sabda baginda, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarab az-zaman wa takunu as-sanatu kash-shahri wash-shahru kal-jum'ah wa takunu al-jum'atu kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'ah kal-dhamati bin-nar. Bermaksud, tidak akan berlaku kiamat sehingga waktu terasa begitu pantas. Maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti 1 jam, dan 1 jam dirasakan seperti 1 sambaran. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Menurut sebahagian ulama, maksud hadis ini membayangkan hilangnya keberkatan masa, kerana manusia lebih cenderung mengerjakan perkara yang tidak mendatangkan faedah serta tidak membangunkan jiwa dan akal. Oleh itu, ummah wajib memastikan setiap detik yang berlalu dipenuhi dengan amalan soleh yang boleh mendampingkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, juga melakukan perkara yang mendatangkan faedah selagi hayat dikandung pada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat akan kepentingan beramal kebaikan sebelum tibanya waktu yang membatasi, seperti hadis baginda, "Irtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla shughlika, wa hayataka qabla mautika." Bermaksud, berbuatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tua, masa sihatmu sebelum sakit, masa kaya sebelum datangnya masa sempit yang miskin, masa lapang sebelum tiba masa sibuk, dan masa hidup sebelum tiba mati. Mukminin yang dikasihi Ilahi, semoga dengan ihsan ilahi kita bukan sahaja dapat melangkah masuk ke tahun baharu, tapi turut dikurniakan rahmat, rezeki dan kesihatan merentasi perjalanan hidup sepanjang tahun 2024. Member menyenaraikan beberapa kesimpulan dan saranan. Pertama, melafazkan kesyukuran kepada Ilahi yang telah menkurniakan kita usia, rezeki, kesihatan dan berbagai nikmat. Kedua, insaf bahawa usia kita semakin tua, ajal kita semakin hampir. Oleh itu, banyakkan melakukan yang ma'ruf dengan meningkatkan amal jariah, beribadah, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Di samping lebih gigih menjauhkan diri dengan perkara-perkara mungkar dan tabiat-tabiat buruk, berbanyakkan taubat, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala akan kesilapan lalu. Seterusnya berdoa bersungguh-sungguh, memohon taufik dan bimbingannya agar dapat istiqomah dalam ketaatan kepadanya, menyempurnakan berbagai ibadah yang difardukan. Ketiga, lakukan muhasabah diri dengan mengenal pasti dan menyenaraikan kelemahan dan kekurangan, dan amalan soleh dan kegiatan berfaedah yang boleh dilakukan demi kebaikan diri, agama, bangsa dan negara. Keempat, berazam dan berusaha untuk meningkatkan
meningkatkan penguasaan berbagai ilmu, pengetahuan dan kemahiran untuk meningkatkan daya saing agar berupaya mengikuti arus kemajuan dan pembaharuan. Dan yang kelima, dikembangkan segala usaha dan amal dengan iman yang kukuh agar kehidupan lebih seimbang dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور